Allahu Akbar. Malam ni video internet tak tahu kenapa macam mana. Agak tuan-tuan boleh sambung balik. Masya Allah. Semula malam ni internet agak perlahan sedikit. Masya Allah. Masuk semula Masya Allah. Masuk kembali. 2 orang, 3 orang, 5 orang. Masya Allah. 13, Masya Allah. Barakallahu fiik. Moga Allah Ta'ala memberi keberkatan pada kita semua. InsyaAllah 21 ramai dah, Masya Allah. Sebab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni semalam lagi internet slow. Wifi ni slow sangat. Tak tahu kenapa. Ada gangguan. Ya, ada gangguan. Wifi agak slow sedikit. Semalam lagi. Tak ada nak download yang nak download yang apa tu, yang pengajian yang awal Ramadan tu pun agak slow sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli alaihi karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila al-haqiqatil majada. Amma ba'du. Ya, kita berada di muka surat yang seterusnya, yaitu bab yang baru. Kita berada pada bab yang baru malam ni, insyaAllah. Yaitu bab menutupi babus satr. Bab menutupi aurat. Ya. Babus satr malam ni, insyaAllah. Pada muka surat 441. Bab yang seterusnya, masih lagi berada dalam jilid kedua, tetapi berada pada kitabus salah dalam babus satr, iaitu bab menutupi aurat. Bab menutupi aurat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. A'immas salas, imam yang 3. Siapa yang berkecuali di sini? Iaitu Imam Malik. Di antara empat imam yang terkecuali di sini Imam Malik. Jadi 3 di sini ialah Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat satar ialah menutup aurat yang merupakan salah satu syarat sah solat. Imam Malik berpendapat ia bukan syarat. Jika seorang itu membuka auratnya dengan sengaja, maka tidak sah solat. Tetapi jika terbuka dengan sendiri, maka tidak membatalkan solatnya. Dalilnya ialah jika menutupi aurat syarat sah solat, maka ia khusus untuk solat sahaja. Sedangkan menutup aurat itu ada menutup aurat adalah wajib sepanjang waktu. Cuma ketika bersendirian hukumnya makruh. Jamhur menjawab ianya 2 hukum yang berbeza, yakni pada keadaan umum dan ketika bersolat. Jadi keadaan yang berbeza. Okey, nanti kita call lah. Internet, komplain internet ada problem, insyaAllah. Orang pakai internet tu dah bagi tahu dah. Orang telekom kena bagi tahu. Tak apa. Internet ni sudah beberapa hari agak perlahan. Call 100 insyaAllah. Nanti Ustaz call 100 lah, insyaAllah. Iaitu sama ada, jadi 2 keadaan. Satu kita menutupi aurat sedalam sembahyang. Satu lagi menutupi aurat di luar sembahyang. Itu 2 benda yang berbeza. Jadi Jamhur mengatakan 2 hukum yang berbeza. Samalah juga seperti beriman adalah syarat sah solat. Sedangkan wajib beriman pada setiap waktu. Iman tu syarat sahnya solat. Syarat sah solat ialah iman. Tapi iman tu kita kena setiap waktu kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu persoalan,
jika satar adalah syarat sah salat, maka meniatkannya adalah penting. Jamhur menjawab bahawa menghadap kiblat juga syarat sah, tetapi tidak perlu padanya niat. Cuma a'immah berikhtilaf mengenai kadar wajib menutupi aurat di dalam solat. Mengikut Imam Daud Zahiri mengatakan wajib pada 2 kemaluan saja. Imam Daud Zahiri ni dia pelik sikit. Dia kata menutupi aurat ni hanya untuk dalam menutup pakai seluar je lah, pakai seluar sandal aje lah. Gitu. Menutupi kemaluan tadi. Menutupi kemaluan. A'immah arba'ah menyatakan wajib menutupi antara pusat hingga lutut bagi lelaki. Cuma ikhtilaf, adakah pusat dan lutut itu sendiri aurat? Pusat hingga lutut, adakah pusat termasuk aurat dan lutut itu juga termasuk aurat? Nabi bersabda, ma baina surrati ila rukbati auratun, dalam riwayat Mustadrak oleh Imam Hakim. Daripada pusat sehingga lutut adalah aurat. Pusat sehingga lutut, adakah ila tadi memasukkan surah tu atau rukbah tu? Maknanya memasukkan surah atau rukbah. Di situ terdapatnya perselisihan pendapat. Okey. Yakni adakah ghayah, penghujung. Ghayah ni penghujung. Termasuk di dalam hukum mughayyah, hukum sempadan tadi. Mughayyah ialah sempadan. Sempadan di antara himur, di antara lutut dengan di antara pusat dengan lutut. Ini sempadan. Ghayah tadi ialah penghujung sempadan tadi. Penghujung lutut dan penghujung pusat. Itu dipanggil ghayah. Ghayah ni kita kata ending dia lah. Sempadan negeri. Hujung sempadan negeri. Misal antara Selangor dengan wilayah. Selangor dengan wilayah. Di antara Selangor dengan wilayah. So begitu. Dia di antara kedua-duanya. Jadi yakni adakah ghayah? Ghayah ni penghujung sempadan. Termasuk di dalam mughayyah, di dalam sempadan dia antara pusat dengan lutut. Adakah ghayah ni penghujung? Adakah ghayah iaitu pusat, penghujung pusat? Mana pusat lah, pusat tu dan lutut. Adakah pusat dan lutut itu termasuk ataupun tidak? Begitu. Dalam ilmu nahwu, jika digunakan perkataan ila, biasanya ghayah tidak termasuk dalam hukum muqayyah. Jika lafaz hatta, maka kebiasaan ghayah termasuk di dalam hukum mughayyah. Sebagaimana di dalam kitab nahwu, iaitu kitab Qawaqib Ad-Durriyah, syarah kepada Matam Ujurmiyah tadilah. Tatimma Ujurmiyah tadi. Ini syarah nahwu lah dalam kitab nahwu. Jadi bila ila tadi, apa ni? Barihata ila sabah. Barihata ila sabah. Aku tidur semalam hingga ke subuh. Jadi bila hingga tu tak termasuk subuh lah. Ila subuh. Barihata ila subuh. Aku tidur daripada semalam. Barihatu ila subuh. Salam Maulana, line tak clear. Memang 1 hari 2 hari ni memang line tak clear lah. Saya pun okey, tapi malam ni tadi tak clear ni line dah. line tak clear, okey. Okey. Tengok Barihatu ila subuh. Ila subuh. Daku tidur dari semalam hingga ke subuh. Maksudnya tak termasuk subuh lah. Hingga ke subuh. Ila tu tetapi akal tu sama kata hatta ra'siha. Aku memakan ikan hingga kepala. Tak, hatta tu maksudnya kepala sekali. Dan ikan. Akal tu sama kata aku makan ikan hatta ra'siha, sehingga kepalanya sekali aku makan. Itu maksud dia hatta. Dia ada penggunaan hatta ila.
Hatta ni makna dia sehingga juga. Ila ni makna sehingga juga. Okey. Jadi lafaz ila kebiasaan dalam nahwu dia memberi makna sehingga tapi tidak termasuk sempadan tadi. Tidak termasuk ghayah, tidak termasuk hujung sempadan. Begitu. Sama ada hujung sebelah sana, hujung sebelah sini tak termasuk. Hujung pusat, hujung lutut tak termasuk. Begitu. Hatta tadi. Lafaz hatta kebiasaannya ghayah termasuk hukum mughayah. Okey, dalam mazhab ini, dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat kedua-duanya bukanlah aurat, cuma menutupnya wajib sehingga supaya tidak terbuka kawasan paha aurat. Mengikut Imam Syafi'i, kalau ikut hukum dia, mengikut Imam Syafi'i, kedua-duanya bukanlah aurat. Dia tak aurat kedua-duanya, tetapi menutupnya wajib. Cuma wajib tutup sehingga supaya tidak terbuka kawasan paha. Jadi kita kena wajib tutup supaya apa? Supaya kalau tak tutup di hujung tu dia akan terbuka. Imam Abu Hanifah mengatakan bahawa pendapat yang paling sahih di sisi mereka ialah lutut lelaki tidak termasuk aurat dan pusat adalah aurat. Imam Malik berpendapat kedua-duanya bukan aurat. Kedua-duanya bukan aurat. Jadi maksudnya lutut tu kita bagi kita Imam Ahmad kedua-duanya bukanlah aurat, cuma wajib tutup. Sebab wajib tutup tu hukum lain, kita gunakan hukum lain. Wajib tutup tu kita guna hukum lain. Jadi sebab itu kita tengok orang Arab mari tu seluar dia tu betul-betul atas lutut. Betul-betul atas lutut. Bila duduk tu tertarik nampak paha. Jadi haramlah juga. Begitu. Khair. Fasal pertama. Hadis 754 kurungan 1. Pada peringkat awal Islam, Nabi dan sahabat hanya solat dengan satu kain sahaja pada awal. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. وأن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال رأيت صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضحا طرفيه على عاتقيه متفق عليه. Sayyidina Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat dengan satu baju yang menyelubungi tubuh baginda di rumah Sayyidatuna Ummu Salamah. Satu baju satu kain maknanya kan dia kan kalau macam kita pergi ihram tu, kita satu kain kita letak atas, satu kain kita tak bawah, tak menjahit. Maksud satu baju di sini satu kain lah. Satu baju di sini ialah satu kain yang meletakkan kedua hujung kain tersebut pada kedua bahu baginda. Maknanya kain tu Nabi simpul dan Nabi letak di atas dua hujung bahu. Bawah ni tutup, diikat, lepas tu lebih sikit dia letak bawah atau bahu dia silit. Satu kain macam kain ihram lah. Satu macam orang pakai sari tu kan. Satu dia pakai tu sari tu dia kecil tapi macam kain dia agak panjang begitulah. Satu dia letak bawah, atas tu dia letak atas bahu je. Dia dikulung macam ni. So dia letak atas bahu begitu. Bawah tu dia dah ikat lah. Jadi kita ikat, dia lebih panjang sikit, lepas tu dia mari letak atas bahu. Khair, itu keadaan dia lah. Satu baju ada 3 gambaran di sini. Satu baju tadi ada 3 situation dia. Satu baju maknanya satu kain lah. Baju tu sebenarnya sepatutnya terjemah kain di situ. Tapi kenapa saya terjemah baju pula di situ? Apa reason masa kita perbincangan dulu? Tak apa. Satu kain lah. Memakai kain yang besar yang menutupi bahagian bawah dan atas badan dan diikat pada tengah badan. Maksudnya kita ikat satu dan lebih lagi yang panjang tu, lebih yang digulung pula atas badan. Diikat dan digulung. Itu satu pakaian saja.
Maknanya sehelai pakaian saja. Macam kita kain lah, tapi kita kain pelekat, dia dah jahit dah, ni tak ada. Dijahit bawah, pakai bawah, tentu ikat. Sederhana besar, kain yang sederhana besar, terbuka bahagian bahu. Kain yang turun buka, dia terbuka bahu pula. Maksudnya dia tutup sini, dia buka sikit. Dia tutup badan itu, terbuka bahu gitu. Dia tutup badan gitu. Tadi dia betul-betul ikut ni, dia buka bahu. Diikat tepi ni, lain ni, bawah tu ikat. Gitu. Dia maknanya terbuka bahu, dia duduk macam ni lah. Dia simpul atas ni. Kebetulan boleh simpul aja atas. Kain tu dah bawah dah lekat dah. So dia boleh simpul. So dia terbuka. Macam tu. Kain kecil yang hanya memadai untuk menutup bahagian antara pusat dengan lutut saja. Badan terbuka terus. Solat pada ketiga keadaan tersebut. Berpada dengan memakai kain sarung sahaja makruh hukumnya jika terdapat pakaian yang lain. Jika terdapat pakaian yang lain. Maksudnya, solah bisaubin wahid. Bukan maksudnya, nanti kita akan datang hadis itu. Maksudnya, itu keadaan bila tu? Bila keadaan sewaktu di dalam kemiskinan. Pada awal-awal Islam, mengikut orang-orang Islam ni begitu kemiskinan. Sayyidina Abu Bakar, tapi setelah di akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam dan di akhir hayat sahabat, mereka semuanya telah diberi kelonggaran dan kemewahan dengan harta yang melimpah ruah. Dan di akhir hayat sekali sahabat-sahabat semua jadi kaya lah. Semua jadi kaya, semua sahabat-sahabat jadi kaya. Dengan sebab tu sahabat kata, kami takut dengan sebab kesabaran, dengan sebab kesusahan kami yang kami tanggung dahulu, kesusahan itu dibalasi di dunia ini. Dan kami takut kebaikan itu tidak dibalas. Darurat lah. Maksudnya darurat ni maksudnya tak ada pakaian lah. Masa waktu tak ada pakaian. Makruh hukumnya solat dengan hanya menutup antara pusat dan lutut. Makruh pula. Tadi kata satu ni makruh pula. Tadi bila tak ada situation tu, dia tak jadi makruh lah. Sebab yang tu je ada. Kain tu hanya untuk tutup dengan pusat dan lutut sahaja. Yang tu sahaja ada. So pada ketika tu tak jadi makruh lah. Sebab dia dah jadi uzur dah. Begitu. Hadis yang 755 kurungan 2. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yusallina ahadukum fi saubin wahid laisa ala atiqaihi minhu syai'. Muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali salah seorang daripada kamu solat dengan memakai baju yang tidak menutupi bahagian bahunya. Yang kain lah. Kain yang tidak menutupi bahagian bahunya. Baju ni maksudnya kita bukan nampak baju tau. Saubin wahid ni macam kain lah. Kain yang tidak menutupi bahagian bahunya. Jadi situasi yang ketiga tadi. Kita fahami bahawa apabila hadis Amar bin Abu Salamah ni hadis pada permulaan Islam. Hadis Sayyidina Abu Hurairah ni hadis dah latest dah di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada tahun 7 Hijrah masuk Islam. So Nabi meninggal 11 Hijrah, awal 11 Hijrah. Jadi hanya beberapa 3 tahun lebih sahaja, hampir 4 tahun Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama Nabi. Ini dah latest dah. Maksudnya pada masa tu sahabat-sahabat dan Nabi SAW dah diberi melimpah ruah. Harta yang melimpah ruah dah masa tu. Penerangan Imam Ahmad berpendapat tidak sah solat dengan memakai pakaian sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis di atas. Ini hadis yang kedua tak sah. Imam Abu Hanif, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Maliki berpendapat khilafi aula, dia tak makruh sahaja. Oleh itu jika solat dengan memakai satu pakaian sahaja, maka seeloknya tutuplah di bahagian badan untuk keluar pada khilaf itu. Khuruj min khilaf. Dan hadis seterusnya wa anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla fi saubin wahid
falyukhalif baina tarafaihi, rawahu Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersolat dengan memakai satu baju, iaitu satu kain, satu pakaian, hendaklah dia mengetatkan kedua hujungnya. Ini adalah untuk orang yang memakai pakaian yang besar dan sederhana. Besar, gambaran pertama dan kedua sebagaimana yang diterangkan dalam hadis 754. Ini pada peringkat awal lah dalam keadaan Islam masa tu, keadaan miskin. Sebab tu dalam fiqh kata kalau satu orang tu dia tak ada pakaian pun, dia boleh masih lagi bersolat di dalam lubang yang tertutup. Hanya dia sahaja, sebab tu dia tak ada pakaian. Jadi pada awal-awal Islam begitu. Nabi tidak suka memakai pakaian yang bercorak ketika bersolat. Banyak bercorak-corak, Nabi tak suka. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, صلى رسول صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فآتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألحتني آنفا عن صلاتي، متفق عليه. وفي الرواية للبخاري قال كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة وأخاف أن تفتنني. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan memakai baju yang mempunyai corak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat dengan memakai baju yang mempunyai corak. Lalu baginda terpandang kepada corak tersebut sekilas pandang. Apabila baginda selesai solat, baginda bersabda, kamu berilah kain ini kepada Abu Juham dan tukarkanlah untukku kain anbijani Abu Juham. Sesungguhnya kain tersebut telah merosakkan solatku sebentar tadi. Muttafaq alaih. Khair. Dalam riwayat Imam Bukhari, beliau berkata, aku melihat ke arah coraknya ketika itu aku sedang bersolat, Nabi kata, dan aku bimbang ia akan mendatangkan fitnah kepadaku. Kenerangan, kain yang bercorak itu dihadiahkan kepada Nabi oleh Sayyidina Abu Jaham. Baginda telah meminta supaya ditukarkan dengan kain yang tidak bercorak supaya Sayyidina Abu Juham tidak menyangka bahawa Nabi tidak mahu menerima hadiah daripadanya. Abu Juham ni dia bagi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana kain tu bercorak dan Nabi rasa tak senang hati untuk memakai kain tersebut sewaktu dalam solat, kerana dia boleh, Nabi kata, dengan melekakan dia dengan melihat kepada corak kain tersebut tadi. Jadi kalaulah Nabi tak pakai, dia dah bagi hadiah pada Nabi. Nabi tak pakai. Jadi dia akan terasa hati. Muka 444. 444. Dr. Sab 444. Muka surat 444. Jadi kita dalam penerangan. Jadi dia telah bagi kepada Nabi satu pakaian, satu kain yang bercorak. So Nabi rasa tak senang hati untuk pakai kain tersebut. Dan kalau Nabi tak pakai, jadi dia kata, aku dah bagi kat Nabi, kenapa bagi tak pakai pula? Kenapa? Corak lah, bukan tulisan. Ada corak-corak tu, tulisan tu tak perlu lagi lah. Jadi torak tu kan, banyak kan baju compan bercorak-corak tu kan, macam batik tu kan dia bercorak-corak begitu. Itu corak-corak yang dipakai, dibuat pada baju tersebut lah. Jadi maklumnya di sini hadis ini bahawa Nabi tidak menolak hadiah, tapi Nabi kata begini, kalau dia bagi tak pakai, jadi orang tu akan terasa lah kenapa tak pakai. Maka dia kata, okey,
Sekarang baju tu bagi balik pada Abu Juhaim, tukarkan baju yang mana tak ada corak, kain yang tak ada corak bagi pada aku, dan aku akan pakai. Jadi kadang-kadang betul juga kalau kita nak bagi hadiah pada seseorang lah. Misalnya kita nak bagi hadiah pada seorang, dan kita pun ada stamp, kita pun ada limit lah, kita nak bagi apa-apa kat dia, hadiah istimewa ke. Baik-baiknya kita tanya. Kadang-kadang kita nak bagi tu nak bentuk, nak surprise kan dia kan, nak surprise kan dia. Tapi kadang-kadang apa yang kita surprise tu dia rasa dia tak sesuai dengan dia, dan dia mungkin tak meminati dia. Tak meminati, kecuali dia dah zahir dah sebelum ni, aku ni berkeinginan begini. So kita bagi apa yang dia nak. Jadi dengan surprise, dia seronok sebab dia dah zahirkan apa yang dia nak. Cuma dia tak minta dengan kita. Cuma dia kata, aku ni minat juga pakai kereta tu. Misal contoh lah, minat pakai kereta tu. Tapi tak apalah, zikir je lah. Dah tak ada duit, zikir je lah. Tapi tiba-tiba, Masya Allah, ada orang hadiahkan dia kereta yang macam mana dia nak. Seronoklah dia. Begitu, seronoklah dia. Begitu. Lu misal kereta tu terlalu besar pula tu. Minta maaf lah, misal banyak besar-besar sangat. Sebab Syekh Musa Rohani Bazir rahmatullahi alaih, tuan guru kami, dia buat ubat. Ubat dia tu kena letak kunci kereta baru dia bagi ubat tu. Kena kunci kereta baru dia letak ubat. Tapi kunci kereta tu dia ambil, dia bukan untuk dia pun. Bukan dia untuk dia pun. Kadang-kadang banyak juga. Muhammad. Ya betul, mana tak ada orang kata, Ustaz ambil dia lah nak kunci kereta ni. Allah, susahnya hadiah kat Ustaz. Mana tahu rezeki Allah Ta'ala, bukan apa-apa. Dunia ni macam itulah rezeki. Allahu Akbar. Kalau kita hidup dengan dunia Ustaz ni, baru kita dapat yakin, tahu tak, Allah tu bagi rezeki. Allah tu bagi rezeki. Masa kita duduk mengaji dulu, masa kita duduk belajar dulu, kita tak tahu apa. Sebab kita belajar, kita balik dah tahu dah, kita tak boleh kerja besar pun. Tak ada menjanjikan satu pekerjaan yang besar pun pada kita. Mengaji pondok je, mengaji madrasah je, CJ pun tak ada. Jadi tak menjanjikan satu benda yang besar, tak menjanjikan satu benda yang lumayan. Sebab bukan ngaji besar-besar pun, balik ni boleh jadi engineer, haji banyak. Malah pakai motor buruk pun jadi lah. Tu kita tak fikir macam tu. Kita tu pun tak ada apa-apa. Ustaz aja, hidup dengan dunia ustaz. Apa saja ada. Apa ada, makanlah. Tak ada lah. Tak apa, itu Allah bagi je. Saja saya tanya begitu-gitu tu. Khair, tak apa. Jadi kita hidupkan, aku ni okey lah. Hanya kita tak mengharapkan. So 100% yakin tu. Kita orang balik tu masa kita orang belajar. Kita balik tu masa kita belajar. Kita balik tu, kalau okey lah, naik basikal buruk pun jadi lah. Ada basikal pun jalan je lah. Tak apa. Tapi rezeki Allah Ta'ala tak ke mana. Orang boleh pakai kereta pun. Kita boleh lah pakai kereta, Alhamdulillah. Mula pakai kereta tu Nissan Sunny je. Pakai kereta Nissan Sunny. Beli tahun 20. Tak beli tahun 2000. Beli tahun 2000 kereta Nissan Sunny. Ni ada Nissan Sunny tu pun dah 20 tahun dah. Tahun 1980 kereta tu. Kakak ipar saya tanya, Nun, balik Kelantan sampai ke kereta tu? Sampai. Macam sedih saja kata. Sampai macam mes saja sampai. Sampai minta maaf, sampai macam mes lah sampai.
Dia tengok kereta Nissan Sunny saya tu tahun 80, beli tahun 2000. Nissan Sunny dia sampai tak sampai saya tak tahulah. Tapi saya kata alhamdulillah sampai, macam orang juga sampai, mes juga. Macam mes yang saya bawa. Jadi apa yang ada kita kena bersyukur pada Allah SWT. Syukur itu satu nikmat daripada Allah SWT. Jadi kalau kita tak bersyukur, itulah yang kita rasa tak mencukupi. Jadi apa yang Allah bagi pada kita, apa yang Allah kurniakan pada kita, alhamdulillah ala kulli hal. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah kurniakan kepada kita apa saja yang ada. Bismillah. Tak ada apa, tak ada makan tak apa, ada makan tak apa. Kita hidup di madrasah ni, ajiblah. Letaklah hujung dunia mana pun boleh hidup lah. Letak kat gunung pun boleh hidup, kat padang pasir pun boleh hidup. InsyaAllah dengan pengalaman-pengalaman dan kepayahan-kepayahan yang kita telami. Kod-kod generasi kita sajalah, anak-anak kita saja, oleh kerana mereka hidup di dalam kemewahan. So mujahadah tu pengorbanan agak kurang. Khair, tak apa. Jadi jawabnya, maklumlah. Jadi timbul persoalan, adakah kain itu hilangkan kekhusyukan Nabi? Jawabnya mungkin boleh juga, kerana Nabi ingin menerangkan kepada umat bahawa Nabi juga insan biasa sebagaimana kita. Kalau dari sudut ini, Aiman tak kisah. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan fala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Oleh itu, siapa yang percaya dan berharap dengan pertemuan dengan Allah Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah dia mempersekutukan sesuatu pun dengan dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 110. Atau jawapannya ialah Nabi melakukan sedemikian atas dasar ta'limul ummah. Sampaikan Nabi muallim umat, nak mengajar umat dalam bentuk ta'lim secara fi'li, praktikal, untuk memberitahu bahawa seelok-elok janganlah solat dengan memakai pakaian yang bercorak atau bertulis. Atau kita mentakwilkannya, mentafsirkannya bahawa bukanlah kain itu telah melekakan Nabi, cuma hampir melekakan Nabi. Sebab sya'nun Nabi saja, sebab kemuliaan Nabi takkan leka dengan benda ini. Begitu. Maklumlah daripada hadis ini, perkara luaran juga boleh memberi kesan kepada solat kita. Janganlah terlampau mengada-ngada pakaian yang berhias dan cantik. Terlampau cantik juga, sederhana pakaian dia, janganlah berhias-hias sangat dan cantik, mendatangkan fitnah. Maksudnya ialah terlupa dalam solat. Tapi janganlah terlampau murah sangat pula. Pakaian, masa pakaian nak pergi pejabat hebat-hebat, pakaian tu Masya Allah 100 semita. Bila nak sembahyang RM5 semita. Tak boleh juga. Maknanya sedang-sedang. Begitu. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan tu pertengahan lah. Tapi ingat, pertengahan, kesederhanaan itu ialah pertengahan itu ialah